Okay, Assalamualaikum semua. Video kali ini saya akan buat tentang nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Macam saya dah janjikan yang video sebelum-sebelum ni, saya akan buat satu video tentang nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Okey, sekarang saya akan mula tu. Saya tak mau melencong mata, saya akan masuk ke depan. Bila kita sebut nubuat kedatangan Nabi, kita kena tahu apa maksud nubuat. Belum tu nubuat saya cek dalam kamus DBP, saya tak jumpa maksud nubuat. Tapi saya cek dalam kamus Indonesia, bukan saya jumpa. Jadi saya abang maksud nubuat tu. Apa maksud nubuat? Kita kena tahu nak cakap pasal nubuat. Tapi nubuat kita tak tahu apa maksud. Kita kena tahu. Saya cek di kamus besar bahasa Indonesia. Nubuat, N-U-B-U-A-T, nubuat. Satu, wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Kedua, ramalan. Okay, kata turunan dia jadi bernubuat, B-E-R-N-U-B-U-A-T. Maksudnya membuat ramalan. Dan kata turunan lain, kata turunan menubuatkan, M-E-N-U-B-U-A-T-T-A-N. Maksudnya meramalkan. Tapi yang kita nak sembang, yang kita nak cakap, nubuat yang kita nak cakap kali ini adalah tentang nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Okay, saya terus baca. Yang kita maksudkan dengan nubuat yang hendak kita bincangkan di sini adalah ramalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ramalan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Bible. Tapi yang kita akan bincang kali ini, kita khusus pada Taurat dan Perjanjian Lama. Okay. Bila dikatakan nubuat, bila sebut tentang nubuat ni, ia selalunya tidak terus disebutkan secara terang-terangan dan terperinci. Kadang-kadang hanya disebutkan nama tempat Nabi tersebut akan muncul, seperti Gunung Paran, atau disebutkan tempat Nabi tersebut akan berhijrah, seperti di kota Taimak, ataupun Sela, atau disebutkan peristiwa ataupun ujian-ujian yang akan berlaku kepada Nabi tersebut. Sebab bila kita cakap tentang nubuat, dia tak terus terang-terang abang. Dia kadang-kadang dia abang keturunan Nabi tu, kadang dia abang nama tempat Nabi tu akan muncul, kadang dia abang sifat-sifat dia tak terus abang macam di akhir zaman nanti akan ada muncul nama Nabi Muhammad, dia akan detail, dia tak detail. Dia abang sikit dekat dalam tempat lain abang sikit turunan apa ni, apa yang jadi kat dia. Tu nubuat dia takkan selalunya, dia takkan terang-terangan, dia takkan terperinci. Tu kita kena kaji. Saya ulang balik. Bila dikatakan nubuat, dia selalunya tidak terus disebutkan secara terang-terangan dan terperinci. Kadang-kadang hanya disebutkan nama tempat Nabi tersebut akan muncul, seperti Pegunungan Paran, atau disebutkan tempat Nabi tersebut akan berhijrah, seperti kota Taimak atau Sela, atau disebutkan peristiwa ataupun ujian-ujian yang akan berlaku kepada Nabi tersebut, seperti Nabi tersebut akan diusir oleh kaumnya, atau disebutkan sifat-sifat Nabi tersebut. Kadang-kadang dia sebut sifat dalam kitab tu sebut. Selalunya kebanyakan dia sebut sifat-sifat Nabi tersebut. Contoh dia seperti Nabi tersebut adalah seorang yang ummi, yang buta huruf, atau disebutkan ciri-ciri fizikal, bentuk tubuh badan dia apa, dan yang lain-lain. Okay. Kadang-kadang disebutkan nama nenek moyang. Kadang dia sebut nama nenek moyang seperti nama Kedar, kita akan sebut, ataupun Ismail, Nabi Ismail. Okay. Jadi untuk kita kaitkan nubuat tersebut dengan Nabi Muhammad SAW, eloklah kita mengenali terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Bila kita nak kait nubuat ni tentang Nabi Muhammad, ramalan-ramalan ni kita nak kaitkan dengan Nabi Muhammad, kita kena kenal Nabi Muhammad. Kita kena tahu secara ringkas kita. Kita ambil yang penting. Contoh, Nabi Muhammad SAW lahir di
kota Makkah sekitar tahun dalam 570 ataupun 571 Masihi, tapi secara tepatnya pada tahun gajah. Ya, tahun gajah ni adalah tahun Abrahah dan tentera-tentera datang ke Mekah hendak menyerang Kaabah. Baginda diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun dan mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Ini pun kita nak tahu. Akan ada nanti siri akan datang, kita akan bincang tentang macam mana Nabi tersebut akan mendapat wahyu. Okey, setelah diangkat menjadi Nabi, baginda berdakwah selama 13 tahun. Diangkat Nabi, baginda berdakwah selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Nabi dah jadi Nabi, umur 40, Nabi berdakwah dekat Mekah selama 13 tahun. Setelah berhijrah ke Madinah, baginda berdakwah selama 10 tahun. Betul dah? 23 tahun. Okey, baginda wafat pada usia 63 tahun di Madinah setelah selesai menjalankan tugasnya selama 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Okey, kita nak tahu salasilah keturunan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim. Sebab kita nak tahu keturunan Nabi ni, kita nak tahu dalam nanti kita akan nak bincang. Dia akan sebut dah nama nenek moyang Nabi. Kita kena tahu mana Nabi. Kita ambil yang sepakat tu, sebab dia silsilah Nabi. Dia ada yang sepakat. Lepas tu yang atas-atas tu dia kelas. Yang sepakat dia daripada Nabi Muhammad sampai dekat Adnan. Itu semua sepakat nama-nama nenek moyang Nabi. Start bermula pada Adnan tu sampai ke Nabi Ibrahim, dia ada banyak urusi. Kita akan betul. Okey, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudha bin Niza bin Ma'ad bin Adnan. Sampai kat ni, selalunya dalam mana-mana kitab sirah pun, dia kat ni selalunya sama, sepakat. Dia tak ada berbeza versi, tak ada tunggang terbalik apa, start nama ni dulu, kawan ni lah. Selalunya daripada Nabi Muhammad sampai ke Adnan, selalunya dalam kitab sirah sama, tak ada versi lain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr. Fihr ni yang disebut Quraisy yang kata Arab, musyrikin Quraisy apa. Nama dia, yang nama betul dia Fihr bin Malik bin Nadal bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudal bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini sama, mana-mana versi pun yang saya tahu selalunya sama. Okey, daripada Adnan nak pergi ke Nabi Ibrahim, saya bagi satu versi dulu. Daripada Adnan semua sama, Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Atas pada Adnan tu dia ada Adi, Adat, Hamyasa, Salaman, Binta, Sahil, Jamal, Qaidar, Ismail, Ibrahim alaihissalam. Start bermula dari Adnan bin Adi bin Adat bin Hamyasa bin Salaman bin Binta bin Sahil bin Jamal bin Qaidar, ataupun Arab sebut Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim dari Nabi yang dari isteri kedua Nabi Ibrahim, nama Siti Hajar. Daripada Siti Hajar tu lahir Nabi Ismail alaihissalam. Okey. Tu mesti yang terawusti daripada Adnan sampai dekat Nabi Ibrahim yang saya sebut ni mesti ni. Adnan bin Adi bin Adat bin Hamyasa bin Salaman bin Binta bin Sahil bin Jamal bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Daripada Adnan nak sampai dekat Nabi Ibrahim 10. Adnan nak sampai dekat Nabi Ibrahim 10. Dalam mesti lain daripada Adnan sama Muhammad sampai ke Adnan bin Qudad bin Zaid bin Yaqdil bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat
bin Qadar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dalam usti ni yang saya sebut ni, usti ni dia kurang satu daripada usti ni yang saya baca tadi, daripada yang usti pertama tu Adnan bin Adi bin Adad bin Hamyasa bin Salaman bin Binta bin Sahil bin Jamal bin Qadar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ada 10 generasi selepas Adnan. Yang satu usti lagi Adnan bin Qudad bin Zaid bin Yaqdil bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Qadar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 9 saja. 9. Dia berbeza. Yang selalunya dalam kitab sirah ulama akan sebut daripada Nabi Muhammad SAW sampai dekat Adnan saja. Selalunya kitab sirah macam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, kitab sirah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia sampai dekat Nabi Muhammad sampai dekat Adnan dia. Atas Adnan selalunya dia tak sebut. Selalunya ulama dia tak suka sangat daripada Adnan, dia nak buh nama sampai Nabi Ibrahim. Ulama selalunya tak suka, dia suka sampai ke Adnan sebab itu yang sahih. Tapi yang pasti Nabi Muhammad keturunan Qadar, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim. Itu pasti. Tapi daripada Adnan nak sampai ke Qadar tu, Adnan nak sampai ke Ibrahim, Adnan nak sampai ke Nabi Ismail tu, dia ada banyak usti. Selalunya kita akan sebut, dalam kitab sirah akan sebut daripada Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Yang pasti Nabi Muhammad keturunan Qadar, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim. Macam yang Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, atau nama lain dia Syaibah bin Hashim yang bergelar Amru bin Abdul Manaf yang bergelar Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr yang bergelar Quraisy bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Iza bin Ma'ad bin Adnan. Itu kita kena tahu keturunan Nabi, kita kena tahu sekurang-kurangnya kita kena tahu keturunan Nabi. Okay. Kita sambung dekat itu sajalah, panjang. Kita akan masuk poin pertama. Poin pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian lama. Sebab apa saya sebut perjanjian lama tu? Sebab dia nanti saya akan sebut, nanti saya akan buat siri akan datang tentang Bible, tentang Taurat, tentang Injil, tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti kita sebut bab-bab kitab. Sekarang ni kita nak masuk tentang nubuat tu. Nanti kita tahu bab-bab kitab. Sebab dia ada beza. Taurat, Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Selalu orang dia terlampau simple sangat. Bila sebut perjanjian lama, dia kata Taurat. Bila sebut perjanjian baru, dia kata Injil. Dia tak sesimple tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyebutkan bahawa nama Nabi yang ummi, nama Nabi yang mutahhar ni, Nabi Muhammad SAW sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Al-Quran sebut pada surah Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157. Al-Quran menyebutkan nama Nabi yang ummi sudah ada dalam Taurat dan Injil. Kita baca Al-A'raf 157. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Kepercayaan kita bukan bergantung kepada Taurat dan Injil saja. Kepercayaan kita yang penting Al-Quran. Al-Quran kata ada, kita yakin mesti ada. Sama ada Bible yang ni ada ke tak ada ke, itu bukan masalah kita. Kita yakin Al-Quran kata ada Nabi Muhammad dalam Bible dan dalam Taurat dan Injil, kita yakin mesti ada. Walaupun kita cari ni tak jumpa, kita yakin Allah kata ada dalam Taurat dan Injil nama Nabi dan sifat-sifat ada ni, kita yakin mesti ada. Okey. Satu tentang nama Nabi Muhammad, Nabi yang ummi sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Okey. Dan Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus menyebutkan namanya adalah Ahmad dalam surah As-Saff surah 61 ayat ke-6. As-Saff. Okey, ayat ke-6. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu."
mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, yang namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Dalam surah As-Saff ayat ke-6. Ya. Kita yakin dalam tak Nabi Isa memang Ahmad lah, nama dia Ahmad, kita yakin. Walaupun lah ni orang Kristian kata tak ada, kami cek dalam Bible tak ada, dalam Injil tak ada. Itu masalah hampa. Kami yakin Allah kata ada, dalam Injil ada. Nabi Muhammad sebut Ahmad, kita yakin. Itulah yang Nabi Isa sebut, yang Jesus sebut Ahmad. Saya sambung. Saya dah banyak sampaikan. Saya sebut sampai sekat jalan, saya akan ingat balik. Okey, dan harus diketahui bahawa ayat yang akan kita bincangkan kali ini bukanlah daripada Taurat maupun Injil. Okay, ayat kita bincang ni, ayat yang kita akan bincang ni belum lagi masuk ke Taurat, belum lagi masuk ke Injil. Tetapi ayat daripada Ketuvim, satu bahagian daripada 3 bahagian yang ada di dalam tanah ataupun perjanjian lama orang Kristian. Saya sebut tentang tanah ni, perjanjian baru, perjanjian lama ni apa? Dia perjanjian lama. Orang Kristian dia tak ada, orang Yahudi dia tak panggil perjanjian lama. Yahudi panggil tanah. Orang yang panggil perjanjian lama ni orang Kristian. Dalam tanah ni ataupun dalam perjanjian lama ni dia ada 3 bahagian. Satu bahagian dia ada Taurat. Taurat ni yang dapat kepada Nabi Musa. Dia ada 5, Taurat ni ada 5 kitab. Dia ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Awal-awal perjanjian lama kan. Awal-awal kita akan nampak 5 ni. Yang 5 tu saja dianggap sebagai Taurat. Lepas tu itu bahagian pertama dalam perjanjian lama. Bahagian kedua tadi Taurat. Bahagian kedua Ketuvim. Ketuvim ni apa? Ketuvim ni tulisan-tulisan suci. Dalam apa yang mengkaji ni dia akan tengok Bible dia akan tahu dia ada banyak dalam perjanjian lama dia ada banyak surah-surah macam buku. Dia bukan semua tu Taurat. Tapi dia ada bahagian lah. Yang saya sebut Taurat tadi ataupun Torah tu, dia hanya 5 bahagian. 5 kitab awal dalam perjanjian lama. Lepas tu dia ada Taurat, dia ada Ketuvim, tulisan-tulisan suci, dan dia ada Nebuim. Nebuim kitab-kitab para nabi yang ada dalam, kalau kita buka perjanjian lama, dia akan ada nama nabi Yesaya, macam kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi apa yang Nabi Yunus, lepas tu Jonah kan. Itu bahagian Nebuim. Saya sebut lah ya. Dalam perjanjian lama dia ada Torah, Nebuim dan Ketuvim. Torah ni 5 kitab Nabi Musa tu, yang awal tu yang saya sebut tadi. Nebuim ni kitab-kitab para nabi. Ketuvim ni tulisan-tulisan suci. Tapi yang kita akan bincang kali ni adalah Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Bukan Taurat. Saya kena jelas ni penting sebab orang duk ingat bila tadi saya duk tengok daripada nama Nabi Muhammad ada dalam Injil, ada dalam Taurat. Betul dia baca, dia tak baca Taurat kan. Dia baca dalam Ketuvim ataupun dia baca dalam Nebuim. Itu bukan Taurat. Kalau orang Yahudi tak panggil Taurat tu. Taurat bagi orang Yahudi hanya 5 saja. 5 yang awal tu kan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu je Taurat. Bila kita nak sebut nama Nabi Muhammad ada dalam Taurat kan, kita kena pastikan nama Nabi Muhammad ada dalam salah satu dari 5 kitab ni. Kalau kita nak sebut tentang Taurat. Sebab Taurat ni hanya 5 bahagian tu saja. 5 kitab tu saja. Yang lain lepas tu semua dia bukan Taurat lah. Dia tulisan suci ataupun kitab para nabi. Yang kita nak bincang ni adalah daripada Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Nah, Torah, Nebuim, Ketuvim tu gabungan dia disebut sebagai tanah. Torah, Nebuim, Ketuvim disebut sebagai tanah. Orang Yahudi sebut tanah. Orang Kristian sebut perjanjian lama. Tapi orang Yahudi tak suka orang Kristian sebut perjanjian lama kan. Awak apa kata kitab kami lama? Dia tak suka. Jadi Yahudi tak sebut perjanjian lama. Yahudi tak sebut Old Testament. Yahudi sebut tanah. Kristian sebut perjanjian baru, Old Testament. Okey. Sambung. Kerana nama Ahmad ataupun Muhammad sudah tidak dapat ditemukan lagi di dalam Taurat. Nama Nabi Muhammad, Ahmad ataupun Muhammad sudah tidak dapat ditemukan lagi di dalam Taurat. Taurat yang 5 yang saya sebut ni. Ataupun perjanjian lama. Dan Injil, perjanjian baru.
Saya ulang ya. Kerana Ahmad ataupun Muhammad sudah tidak dapat ditemukan lagi di dalam Taurat, yang lama dan Injil dan yang baru yang masih wujud pada hari ini. Okey. Adapun yang masih wujud di dalam Taurat sekarang, yang masih wujud dalam Taurat sekarang hanyalah tentang sifat-sifatnya. Yang wujud dalam Taurat sekarang, yang wujud dalam Taurat sekarang dan lama yang hanya wujud tentang sifat-sifat Nabi tu. Nama kita tak dapat jumpa nama. Yang nama Nabi Muhammad tu dia bukan dalam Taurat, dia dalam kitab lain. Kita akan sebut dalam Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Okey, adapun yang masih wujud di dalam Taurat sekarang ini hanyalah tentang sifat-sifatnya. Seperti dia datang daripada keturunan Kedar. Kita sebut dia nama Nabi Muhammad. Sebab tu penting kita kena tahu keturunan nama Nabi Muhammad ni. Kita kena tahu silsilah dah. Sebab nubuat ni selalunya dia akan sebut itu, dia akan sebut nama keturunan dia, nama nenek moyang dia. Jadi kita kena tahu. Seperti dia datang daripada keturunan Kedar dan dia akan muncul di pergunungan Paran. Pergunungan Paran yang kita akan bincangkan nanti. Gunung Paran ni kita akan bincang siri akan datang insya-Allah. Okey, adapun namanya di dalam Injil seperti yang diberitahu di dalam Al-Quran pada surah Al-Saff yang kita baca tadi, ayat ke-6, bahawa Nabi Isa ataupun Jesus telah memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahnya yang namanya Ahmad atau Muhammad sudah pun diselewengkan dengan diterjemahkan namanya menjadi Paraklit ataupun Parakletos. Ini membenarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka nak ubah nama Nabi ni. Mereka nak ubah tentang apa saja yang berkaitan dengan Nabi, mereka nak ubah. Itu membenarkan apa yang Al-Quran kata, bahawa mereka ni menyeleweng kitab Allah. Ini membenarkan apa yang disebut di dalam Al-Quran, bahawa golongan Yahudi telah merubah-rubah kitab mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 4, surah 4 ayat 46. Allah kata, An-Nisa surah ke-4 ayat 46. Okey, di antara orang-orang Yahudi, bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah, yakni isi kitab Taurat dari tempatnya dan dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Dan itu yang lain tu tak apa, kita nak sembang itu nak cakap tentangnya. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah, isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Dia nak ubah nama Nabi, dia nak apa saja yang berkaitan dengan Nabi, dia nak selewengkan, dia nak ubah-ubah. Ini membenarkan apa yang Al-Quran kata, bahawa dia mengubah dia orang Yahudi mengubah ataupun menukar ganti kalam Allah. Awal-awal yang tengok. Adapun apa yang akan kita bacakan, apa yang kita akan bacakan adalah ayat daripada Ketuvim. Ketuvim, tulisan-tulisan suci dalam Sefer Sir Hasirim. Sefer ni macam kitab bahasa Yahudi. Sir Hasirim, nama kitab ni dalam bahasa Yahudi. Dalam bahasa Inggeris dia jadi Song of Song ataupun Song of Solomon. Dalam bahasa Malaysia, Melayu Indonesia ke Malaysia disebut sebagai Kidung Agung. Ini penting sebab awak penting kan. Saya kena habaq bahawa saya jelas pasal perbezaan kitab apa tu. Saya penting sebab saya selalu dengar, macam saya duduk dengar audio Ustaz Adli Hafizullah yang berdebat dengan muzakarah dengan pengikut Rasul. Rasul Kahar Al-Kadzab. Rasul Kahar Al-Kadzab. Bila dalam audio tu yang saya dengar tu, Ustaz Adli ada kata dekat pengikut Kahar tu kan, nama Nabi Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Itu bila Ustaz Adli Hafizullah baca, dia baca dalam Kidung Agung. Kidung Agung ni dia daripada Ketuvim, tulisan-tulisan suci, dia bukan dalam Taurat. Nasiblah pengikut Kahar Al-Kadzab tu dia jahil sikit kan, dia tak tahu. Kalau dia pandai sikit, Ustaz Adli baca Kidung Agung ni, kalau dia pandai, kata ni bukan Taurat, ni bukan Injil, ni Ketuvim. Nasib dia pun jahil juga bab kitab. Saya dengar dalam video, dalam audio, saya selalu dengar audio tu. Debat Ustaz Adli Hafizullah dengan pengikut Kahar Al-Kadzab ni. Ustaz Adli kata nama Muhammad muncul dalam Taurat dan Injil. Dah pengikut Kahar tanya nama dia sendiri. Yakin Ustaz Adli Hafizullah. Mungkin kalau nak bang tu.
Mungkin Ustaz Adli masuk, Ustaz Adli masukkan yang dalam Taurat tu dalam perjanjian lama. Sebab perjanjian lama betul ya, nama Nabi Muhammad ada dalam perjanjian lama. Tapi dalam Taurat yang ada lah ni kita tak jumpa. Nama Nabi Muhammad dalam Injil yang ada pun kita tak jumpa. Kalau ada pun mungkin dah terjemahkan. Macam Parakletos kan. Parakletos ataupun Paraklit tu. Dia bahasa Greek, bahasa Yunani. Kita yakin Nabi Isa tak cakap dalam bahasa Greek. Lalu kita nak tahu Paraklit tu ataupun Parakletos kan dalam bahasa Greek tu. Kita nak tahu Nabi Isa, apa dia yang Nabi Isa sebut, Yesus sebut dalam bahasa dia. Nabi Isa kan kita dia baca, Nabi Isa ataupun Yesus bercakap dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram ataupun bahasa Suryani kan. Kita nak tahu apa dia yang Nabi Isa sebut. Paraklit tu bukan kata-kata Nabi Isa. Kita yakin bukan Paraklit tu, Parakletos bukan kata-kata Nabi Isa ataupun Yesus. Sebab Yesus tak cakap bahasa Greek, tak cakap bahasa Yunani. Okay, itu dah. Okey, kita nak baca dalam Sefer Silhasirim. Sefer tu kitab, Silhasirim nama kitab tu. Bahasa Inggeris disebut sebagai Song of Song ataupun Song of Solomon. Dalam bahasa Melayu sebut Kidung Agung, kitab Kidung Agung. Pasal ke-5 ayat ke-16. Okey, bunyi dah. Hikko mamtakim wa kullu Muhammadim Zedudi wa Zira'i benot Yerusalem. Cara sebut ya. Dalam Ketubim, bahagian Ketubim, Silhasirim ataupun Kidung Agung, pasal ke-5 ayat ke-16. Ingat betul tak? Hikko mamtakim wa kullu Muhammadim. Ingat betul. Kita akan bincang tentang Muhammadim Zedudi wa Zira'i benot Yerusalem. Okey, dalam terjemahan Melayu Malaysia, dia terjemah amat manis tutur katanya, segala yang ada padanya menawan hatiku. Demikianlah kekasihku dan sahabatku, hai putri-putri Jerusalem. Ada dengar nama Muhammad? Tak. Muhammad tak? Ya, nampak. Sama ada pemain ni. Tapi dalam bahasa saya ada nama Muhammad, Muhammadim. Kita akan bincang tentang Muhammadim. Sebab nanti mesti ada orang berhujah kan. Mesti ada bagi bagi hujah dia kata yang sebut tu Muhammadim bukan Muhammad. Depa orang yang nak tolak ni depa macam-macam hujah lah, macam-macam alasan. Depa kata yang disebut tu Muhammadim bukan Muhammad. Tak apa, kita akan jawab lagi. Okey, saya siri kali ni saya nak yang saya cadang nak buat satu video, satu siri saya akan bincang satu ayat saja. Satu video, satu ayat. Kita akan hurai panjang. Saya akan kongsikan kajian saya. Saya tak macam saya selalu saya duk tengok dalam selalu orang depa cerita buat nubuat Nabi Muhammad ni kan. Depa cerita asal ayat ni, depa kata dalam ayat ni nama Muhammad. Jadi depa pick ayat ni, depa pick ayat ni, depa pick ayat tu. Jadi orang yang dengar tu kan, depa tas sikit-sikit je. Betul yang depa tas maklumat yang depa tas sikit-sikit ya. Sebab orang yang duk sampaikan, orang yang macam ustaz-ustaz apa, macam pengaji apa, dia duk hebat tentang sikit-sikit. Dia hebat nubuat dekat ayat ni. Okey, tentang kisah Nabi Muhammad tentang ni. Dekat Injil, dekat Bible tentang ni. Hebat satu ayat, hebat sikit-sikit. Dia tak dapat maklumat penuh. Bila orang yang dengar tu kan, dia dapat maklumat tu banyak sangat. Orang suat tu sembah. Dan dia pun bawa benda tu. Bawa pun nak pergi berdebat. Nak pergi berdebat dengan orang Kristian. Abang kata, nama Nabi Muhammad ada dalam Bible. Nama disebutkan dalam Bible kan. Bila dia bagi satu ayat, orang Kristian balas balik, tak boleh jawab lah. Itu dia sembang ayat lain pula. Dan ni kisah Nabi Muhammad tentang ni. Bible sebut tentang Nabi Muhammad dalam ayat ni sebut. Lepas tu sekali orang Kristian balas balik, tak boleh jawab lah. Dan ni saya akan buat satu ayat, kita akan bincang satu, kita akan bincang detail, insyaAllah. Kita akan jawab. Sebab selalunya bila kita sebut tentang Nabi Muhammad dalam Injil, dalam Taurat, dalam Bible, orang Kristian dia akan balas balik. Dia akan nafian. Bila kita tak tahu secara detail, bila orang Kristian jawab sekali, kita tak boleh jawab lah. Tak tahu, tak boleh buat apa lah. Dia kata orang bohong lah. Dia kata Islam bohong duk mengaku nama Nabi Muhammad ada dalam Bible kan. Tapi tak ada orang. Dia tak mahu. Satu ayat kita akan bincang detail. Kita akan jawab syubhat-syubhat mereka. Okey, dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Terjemahan bahasa Melayu lah jadi amat manis tutur katanya, segala yang ada padanya menawan hatiku, demikianlah kekasihku dan sahabatku, hai putri-putri Jerusalem.
Dalam Bible bahasa Arab, dalam kitab bahasa Arab, jadi qalquhu halawah wa kulluhu mustahayat. Hadza habibi wa hadza qalili ya banati uruslim. Dalam bahasa Arab. Ada dengar nama Muhammad tak? Ada dengar kataan Muhammad? Arab. Itu dalam bahasa Arab sepatutnya. Kalau dalam bahasa Ibrani bunyi Muhammadi, kalau bahasa Arab jadi Muhammad. Tak ada. Okay. Dalam bahasa Arab bunyi dah, saya sebut lagi. Qalquhu halawah wa kulluhu mustahayat. Hadza habibi wa hadza qalili ya banati uruslim. Tak ada nama Muhammad dalam ni, tak ada. Okey, dalam bahasa Inggeris, dalam King James Version, terjemahan yang muktabar apa? His mouth is most sweet, yeah, he is altogether lovely. This is my beloved and this is my friend, all daughters of Jerusalem. Dalam bahasa Inggeris, ada dengar nama kataan Muhammad? Tak ada juga. Okey, saya baca dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Itu semua ayat-ayat terjemahan-terjemahan dah. Sekarang kita nak bagi komentar. Kita nak bagi komentar tentang ayat ni. Okey, komentar. Dalam ketiga-tiga versi terjemahan ini, sama ada dalam versi berbahasa Melayu, Arab ataupun Inggeris, kata Muhammadin sudah diterjemahkan. Dalam tiga versi yang kita baca tadi, Melayu ke, Arab ke, Inggeris ke, kataan Muhammadin tak ada lah, dah terjemah dah, hilang. Depa dalam bahasa Melayu dia terjemah jadi segala yang ada padanya menawan hatiku. Perkataan Muhammadin dalam bahasa Ibrani tadi tu, depa dalam bahasa Melayu terjemah jadi segala yang ada padanya menawan hatiku. Dalam bahasa Arab terjemah jadi mustahayat. Dalam bahasa Inggeris terjemah sebagai altogether lovely. Okey. Terjemahan yang sepatutnya adalah amat manis tutur katanya, dialah Muhammad yang agung, dialah kekasihku dan pemimpinku, hai putri Jerusalem. Patutnya terjemahan yang sepatutnya adalah macam ni. Amat manis tutur katanya, dialah Muhammad yang agung, dialah kekasihku dan pemimpinku, hai putri Jerusalem. Sebab apa saya kata dialah Muhammad yang agung? Padahal tak nak sebut Muhammad yang agung. Sebab saya kata itu. Kita akan macam. Okey, nota. Okey, menurut Dr. Menahim Ali, Hafizahullah, Dr. Menahim Ali, dia seorang pakar kristologi, pakar ilmu filologi, dan dia menguasai bahasa Semitic language. Bahasa Semitic language ni bahasa Timur Tengah. Dari Universiti Erlangga. Perkataan Zaidudi wa Zairai, terjemahan yang tepatnya adalah dialah kekasihku dan pemimpinku. Terjemahan yang tepat dah. Zairai maksud dia dialah pemimpinku. Okey, tapi dapat terjemah sebagai dialah sahabat agung. kalau terjemahan dialah pemimpinku kan, lagi jelas nak merujuk kepada Nabi Muhammad. Sebab dia pemimpin yang agung. Kalau ni kata-kata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman sebut dialah pemimpinku. Siapa dia lagi pemimpin yang lebih tinggi daripada Nabi Sulaiman? Tak ada lah. Nabi Muhammad saja. Nabi Sulaiman pernah minta ke Allah bagi kat dia kerajaan ataupun kekuasaan yang takkan orang ada dapat terlepas daripada dia. Kerajaan Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman ni besar. Di kerajaan dia ada jin, ada manusia, ada binatang semua. Ya, itu dengar. Saya kira kita selalu dengar. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman dia ada jin. Bukan dia belah jin. Kira pada jin tu jadi macam, kita boleh tengok dalam surah apa tu. Semua orang tahu mukjizat Nabi Sulaiman ni, dia boleh cakap ada. Banyak orang cakap dengan haiwan apa. Jin pun jadi pengikut dia. Bukan pengikut dia, nak bang jin atau macam orang suruhan dia yang depa bina istana untuk Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman ni besar, bukan dekat kerajaan manusia saja. Kerajaan dia merengkupi haiwan apa. Tengok saya sebut ni. Saya jadi agak-agak lama tak buat. Okey, berkenaan perkataan Muhammadin pada ayat ni. Di dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew, penggunaan plural ataupun jamak dalam bahasa Ibrani, penggunaan plural ataupun jamak seperti penambahan kata im. Kata im di belakang perkataan Muhammad menjadi Muhammadin.
adalah untuk penghormatan ataupun pengagungan, ta'zim. Dalam bahasa Ibrani, dia bila ada im di belakang dan dia merujuk kepada plural ataupun jamak. Jadi penambahan kata im di belakang kataan Muhammad menjadi Muhammadin, dia untuk penghormatan ataupun ta'zim, pengagungan bagi Muhammad. Okey. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, penggunaan plural ataupun jamak dalam bahasa Arab, seperti Allah menggunakan perkataan nahnu. Macam jamak dalam Quran, Allah guna perkataan nahnu, kami, jamak plural adalah untuk penghormatan ataupun pengagungan, ta'zim bagi dirinya, bagi Allah. Yang membawa maksud plural of respect ataupun jamak keagungan, plural of respect ataupun jamak keagungan. Bukan untuk menunjukkan bahawa Allah itu banyak, bukan nak menunjukkan plural of number, tapi plural of respect ataupun jamak bilangan, jamak bilangan. Bukan jamak sebut apa tu. Allah guna jamak macam Allah guna nahnu kan. Dia untuk jamak keagungan, untuk menunjukkan kebesaran Allah, bukan nak sebut Allah tu banyak. Itu yang saya nak sebut. Okey. Hal ini menjadi kebiasaan bagi sultan-sultan negara Arab. Gunakan jamak ni kan, guna kami ke, dia kebiasaan. Dalam bahasa Arab dia tu kebiasaan. Dalam kerajaan sultan-sultan di kerajaan Arab kan, di negara Arab, dia guna plural ni kan, dia menjadi kebiasaan. Contoh saya ulang balik. Perkataan saya ulang balik dari awal. Bagi orang kena bagi jelas betul-betul. Sebagaimana saya kena ulang lagi awal, bagi kita jelas betul-betul. Ini sebab orang akan bagi syubhat. Apa nak nafi nama Nabi Muhammad, macam alasan apa? Okey, di dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew, penggunaan plural ataupun jamak seperti penambahan kata im di belakang perkataan Muhammad menjadi Muhammadin adalah untuk penghormatan ataupun pengagungan, ta'zim bagi Muhammad. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, penggunaan plural ataupun jamak seperti Allah menggunakan nahnu adalah untuk penghormatan ataupun pengagungan, ta'zim bagi diri Allah. Bukan untuk menunjukkan bahawa Allah itu banyak atau ramai. Hal ini menjadi kebiasaan bagi sultan-sultan negara Arab. Biasa penggunaan plural ataupun jamak ni kan, kebiasaan orang Arab, raja-raja Arab, sultan-sultan Arab. Contoh terbaca dalam buku. Dalam buku titik persamaan antara Islam dan agama lain. Muka surat 2 ada sebut ni. Okey, kami ataupun Tuhan dalam bahasa Arab. Penggunaan Allah menggunakan jamak ataupun Allah menggunakan nahnu, kami dalam bahasa Arab ni. Apabila Tuhan membahasakan dirinya sebagai kami ataupun nahnu di dalam Al-Quran, ia sama sekali tidak bermaksud bahawa Tuhan itu banyak. Tuhan menurut kepercayaan Muslim hanyalah satu dan unik. Penggunaan kata ganti diri kami ataupun nahnu oleh Tuhan untuk merujuk kepada dirinya sebenarnya adalah bersifat penghormatan dan menunjukkan kemuliaan serta keagungan Tuhan sebagai pemilik dan pemerintah alam seluruhnya. Ia adalah terjemahan langsung daripada bahasa Arab dan adalah menjadi kebiasaan bagi sesetengah sultan-sultan Arab dan pemerintah-pemerintah negara Arab untuk menggunakan kata kami. Kebiasaan dalam sultan-sultan atau raja-raja di negara Arab kan, dia bahasakan diri dia sebagai kami, nahnu. Dia benda ni benda biasa. Dah jadi kebiasaan. Okey. Sebab apa? Sebab saya dengar dalam audio Ustaz Azli dengan pengikut Rasul Kazak ni, depa duk petikai pasal apa Allah guna nahnu. Pasal apa Allah guna kami, Allah tak guna aku. Kita kena terang, ni pun kita kena jelas. Okey, misalnya dalam tab perlembagaan negara Arab Oman, tercatat pada tab pembukaan dalam tab perlembagaan negara Oman kan, tercatat pada tab pembukaan. Okey, saya petik dalam macam gitu. Tab perlembagaan negara Arab dalam negara Arab Oman. Raja tu kata,
tentang isu Undang-Undang Dasar Negara. Kami, Qaboos bin Said, Sultan Oman, dalam pengesahan prinsip-prinsip yang telah membimbing dasar negara dalam buku putih Undang-Undang Dasar Kesultanan Oman bertarikh 6 November 1996. Ingat betul ya? Sultan Qaboos tu, Sultan Oman tu, dia kata tentang isu Undang-Undang Dasar Negara. Kami, siapa kami tu? Seorang aja. Kami, Qaboos bin Said, Sultan Oman. Jadi menggunakan kami ke jamak ke guna nahnu kan, biasa lah. Tak semestinya ramai. Macam kami yang cakap polis kan, yang kami cakap orang tua-tua, kami tak kata saya, kami kata kami kata kita, macam ni kan. Nak pergi mana? Kami jawab, kami nak pergi kedai tak? Padahal seorang lah, tapi kami guna kami ke. Ataupun orang tua-tua tanya kan, nak pergi main dari mana? Kita main daripada rumah, mau makan, kita. Padahal seorang lah. Jadi penggunaan jamak ke plural ni kan, biasa je nama dekat utara, kat Walih kan, biasa guna kami, guna kita. Padahal kami tu jamak, kita pun jamak. Jadi kalau Allah guna kami ke tu, tak duk heran, nak pelik pasal apa Allah guna kami kan. Tengok ada orang pelik, selalunya pengikut kawan dia nak nak tak, dia macam dia buat heran lah pasal apa kami tak guna aku kan. Padahal benda tu biasa lah. Kat negara Arab, sultan-sultan apa guna kami, guna jamak. Kat belah polis pun guna kami, guna kita. Kami nak pergi kedai tak, padahal seorang aja, benda biasa. Tak mestinya Allah guna kami dan Allah guna nahnu nak menunjukkan Allah tu banyak. Okey. Kamu tu macam lambat habis cakap banyak. Okey, begitu juga di dalam bahasa Ibrani. Perkataan El ataupun Eloah adalah untuk merujuk kepada Tuhan. Tetapi kadang-kala digunakan plural ataupun jamak untuk begitu je dalam bahasa Ibrani. Kataan El ataupun Eloh ni untuk merujuk kepada Tuhan. Tetapi kadang-kala digunakan plural ataupun jamak dengan menambahkan kata im di belakang kata El ataupun Eloh tadi menjadi Elohim, bukan untuk menunjukkan bahawa Tuhan itu banyak ataupun ramai, tetapi digunakan plural ataupun jamak kepada Tuhan adalah untuk penghormatan atau pengagungan, ta'zim bagi diri Tuhan. Plural of respect ataupun jamak keagungan. Penggunaan plural ataupun jamak kadang-kala boleh diertikan seperti mana kebiasaannya. Tapi kadang-kala jamak ataupun plural ni kan, dia boleh diertikan sebagai biasa. Jamak selalunya banyak kan, jamak bilangan menunjukkan ramai. Penggunaan plural ataupun jamak kadang-kala boleh diertikan seperti mana kebiasaannya, iaitu membawa maksud bilangan yang banyak. Plural of number ataupun jamak bilangan. Sebagai contoh, kataan goy adalah untuk merujuk kepada orang yang bukan Bani Israel ataupun yang bukan Yahudi. Kataan goy untuk merujuk kepada orang yang bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Seperti mana macam kita berada dalam bahasa Arab kan, kita ada perkataan ajam. Ajam tu untuk menunjukkan orang yang bukan Arab. Dia ada dua. Dalam Arab, orang Arab disebut Arab kan. Yang selain Arab disebut ajam. Orang ajam. Macam orang Parsi kan. Orang Parsi dia disebut sebagai ajam, bukan Arab. Tapi dalam Yahudi, mereka ada perkataan goy. Goy tu untuk merujuk kepada orang yang bukan Yahudi ataupun yang bukan Bani Israel. Okey. Tetapi kata goy, perkataan goy tu iaitu seorang yang bukan Yahudi ataupun seorang yang bukan Bani Israel, bila dijamakkan dengan menambahkan kata im di belakangnya menjadi goyim. Okey, perkataan goy tadi ni, seorang yang bukan Yahudi, bila ditambahkan ditambah perkataan im di belakang menjadi goyim, membawa maksud orang-orang yang bukan Yahudi ataupun orang-orang yang bukan Bani Israel. Jamak, tu baru jamak bilangan. Jamak ataupun plural untuk menunjukkan ramai. Sebab apa? Sebab tu bukan berkaitan dengan Allah, bukan berkaitan dengan Tuhan. Berkaitan dengan Tuhan, guna plural, guna jamak ni, Allah tak satu, bukan untuk menunjukkan Allah tu banyak, Tuhan tu banyak. Okey, bab ni kita bagi detail. Okey, namun apabila berkaitan dengan Tuhan, penggunaan plural ataupun jamak bukan membawa maksud bilangan yang banyak. Okey, macam kita kata tadi. Berkaitan dengan Tuhan,
berkaitan dengan Tuhan, penggunaan jamak ataupun plural bukan untuk menunjukkan Tuhan itu banyak ataupun ramai, tetapi penggunaan plural ataupun jamak kepada Tuhan adalah untuk penghormatan atau pengagungan, untuk ta'zim bagi diri Tuhan. Kerana semua para nabi dan rasul sudah pun mengingatkan kaumnya bahawa Tuhan itu esa. Semua para nabi, tak kira nabi apa pun, semua daripada ingatkan kaum dia bahawa Tuhan itu esa. Tak ada Tuhan tiga dalam satu, apa tak ada. Nabi Musa. Nabi Musa menyebutkan dalam Nabi Musa sebut dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Nabi Musa kata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maksudnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Musa dah ingatkan kaum dia bahawa Tuhan itu Esa. Begitu juga dengan Nabi Isa ataupun Jesus. Jesus jawab bila orang mai jumpa Nabi Isa, jumpa Jesus kan. Ahli Taurat macam rabai-rabai Yahudi ke, mai jumpa Nabi Isa, dia tanya Nabi Isa, tanya Jesus, apakah perintah yang paling utama? Nabi Isa jawab. Jawapan Nabi Isa dalam Perjanjian Baru, Markus pasal ke-12 ayat ke-29. Okey, kita mula daripada 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Jesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahawa Jesus memberi jawab yang tepat, jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Okey. Orang ada nampak Nabi Isa duk bagi ceramahan kat umat dia. Lepas tu ada orang ahli Taurat, rabai-rabai apa nampak kan. Dia pergi tanya, apakah hukum yang paling utama? Okey. Jawab Jesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Jesus ulang balik ucapan Nabi Musa tadi ni. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Okey. Begitu juga dalam Al-Quran. Tadi Nabi Isa ulang balik ulang balik ucapan Nabi Musa. Lepas tu dalam Al-Quran Allah suruh Nabi Muhammad ulang balik perkataan Nabi Isa dan perkataan Nabi Musa. Ulang balik perkataan ucapan nabi-nabi terdahulu. Allah kata dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah kata Nabi, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ahad. Jadi semua dakwah para Nabi, harap Tuhan itu hanya satu, Esa, Ahad. Okay. Ini adalah sistem dalam bahasa Ibrani dan Arab, semantic language. Penggunaan jamak ni kan untuk Tuhan, penggunaan jamak untuk Tuhan membawa masuk ta'zim, pengagungan ataupun penghormatan. Ini sistem bahasa Arab. Dalam bahasa Semitic language, bahasa Timur Tengah, orang Yahudi dan orang Arab sangat memahami bahawa penggunaan plural ataupun jamak kepada Tuhan bukan untuk menunjukkan Tuhan itu banyak. Okey, orang Yahudi dan orang Arab sangat faham penggunaan plural jamak ni, kami untuk Tuhan kan. Dalam bahasa Yahudi berani sebut Elohim. Dalam bahasa Arab Nahnu tu kami kan. Elohim pun jamak juga. Orang Yahudi dan orang Arab faham penggunaan jamak untuk Tuhan ni bukan untuk menunjukkan Tuhan itu banyak, tapi untuk pengagungan, ta'zim. Tetapi orang Kristian yang kebanyakan mereka pada awalnya adalah dari kalangan orang-orang Rom yang berasal daripada agama pagan. Pagan ni agama yang menyembah bahala-bahala yang banyak. Okey. Tetapi orang Kristian yang kebanyakan mereka pada awalnya adalah dari kalangan orang-orang Rom yang berasal daripada agama pagan, menyembah bahala yang banyak ni, tidak memahami tentang penggunaan plural ataupun jamak kepada Tuhan. Justru apabila Tuhan menggunakan jamak untuk dirinya, mereka menyangka bahawa Tuhan itu banyak. Okay, mereka tak faham penggunaan jamak untuk Tuhan kan.
bila Tuhan guna kami ataupun nahnu kan, depa ingat Tuhan tu banyak. Maka dimasukkanlah akidah Trinity. 3 Tuhan dalam satu yang dalam agama Nabi Isa, Nabi ataupun Jesus. Depa tak faham tentang penggunaan jamak untuk Tuhan yang bila depa ayat yang Tuhan guna nahnu, guna Elohim jamak atau guna kami kan, depa ingat Tuhan tu banyak. Lepas tu depa masuk akidah depa 3 Tuhan dalam satu kan. Tak boleh nak faham 3 Trinity ni, tak boleh nak faham. 3 ke 1? Apa tu? 3 ke 1? 3 dalam 1. 3 ke 1? Dia tak faham. Kita masuk episod lain. Dalam siri lain kita sembang pasal Trinity lah. Okey, mana? Okey. Jadi, dapat disimpulkan bahawa tambahan kata im di belakang kata el ataupun Eloh yang merujuk pada Tuhan tersebut menjadi Elohim adalah untuk penghormatan atau pengagungan, ta'zim bagi diri Tuhan, yang membawa maksud Tuhan yang Maha Agung. Okey, kita dapat simpulkan bahawa penggunaan kataan im di belakang kata Eloh menjadi ataupun perkataan el tu menjadi Elohim membawa maksud Tuhan yang Maha Agung. Maka demikian juga dengan tambahan kata im di belakang kata Muhammad menjadi Muhammadim adalah untuk penghormatan atau pengagungan, ta'zim bagi Muhammad, bagi diri Muhammad yang membawa maksud Muhammad yang agung. Okey, ini jawapan untuk yang awal tadi yang saya tanya, sebab apa saya sebut Muhammad yang agung. Ini saya bagi jawapan dah. Namun menurut orang Yahudi, kalimah Elohim itu bukanlah jamak. Okay, saya ada dengar orang Yahudi kata Elohim itu bukan jamak, bukan plural. Tetapi Elohim itu adalah bentuk maskulin, dan kalimah Eloh pula adalah bentuk feminin. Kedua-dua ni adalah singular, adalah tunggal. Eloh ke Elohim ke, saya ingat orang Yahudi sebut kan, dia adalah tetap singular, tetap tunggal, bukannya jamak. Tetapi jamak bagi kalimah Eloh ataupun Elohim adalah Elim. Saya dengar orang Yahudi sebut, saya dengar orang Yahudi sebut Eloh tu Elohim tu bukan jamak. Eloh tu bukan jamak, memang Eloh bukan jamak kan. Elohim tu bukan jamak, tapi jamak adalah Elim. Adapun bagi kita terserah sama ada jamak itu Elohim ataupun Elim. Kesimpulannya penambahan kata im di belakang adalah jamak. Okey, kita tak boleh jamak tu Elim ke Elohim ke, yang penting ada im di belakang bermaksud jamak. Lurut. Okey, selesai berkaitan dengan penggunaan jamak untuk Tuhan dan penggunaan jamak untuk Muhammad menjadi Muhammadim. Kita selesai tu. Kita masuk bab ni. Bab yang sama tapi berkaitan dengan lain bab. Okey. Adapun menurut kaum Yahudi, ayat Kidung Agung ni ataupun Song of Solomon ataupun Song of Song ataupun Sefer Sir Hasirim ni tidak ada kaitan dengan ayat nubuat. Bagi Yahudi, ayat ni tak ada kaitan dengan ayat nubuat. Ayat nubuat ni ayat ramalan kedatangan Nabi. Tetapi ayat ini hanyalah sebuah ungkapan puisi cinta yang diungkapkan oleh King Solomo ataupun Raja Nabi Sulaiman kepada kekasihnya untuk melambangkan hubungan antara Khalik dengan makhluk. Okey, bagi Yahudi ayat yang kita baca ni tak ada kaitan dengan ayat nubuat, ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam Ramalan tentang ayat nubuat kedatangan Nabi yang tak ada kaitan. Bagi orang Yahudi, ayat ni tak ada kaitan dengan nubuat tentang ramalan kedatangan Nabi, tak ada. Bagi mereka ni hanyalah ungkapan puisi cinta yang diungkapkan oleh King Solomon ataupun Nabi Sulaiman. Ungkapan puisi cinta dia untuk melambangkan hubungan antara Khalik Tuhan ataupun Yahweh dengan makhluk ataupun Bani Israel. Bagi orang Yahudi ini hanya puisi cinta untuk melambangkan hubungan antara Yahweh dengan Bani Israel. Macam tu juga menurut orang Kristian. Bagi orang Kristian pun sama. Bagi mereka ayat ni yang kita baca tadi tak ada kaitan dengan ayat nubuat, ayat ramalan kedatangan Nabi pun tak ada kaitan. Bagi mereka tak ada kaitan, sama macam Yahudi. Bagi orang Islam, ayat ni, ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ni yang kita baca awal ni, ayat ni berkaitan dengan nubuat, ramalan kedatangan Nabi.
Tapi bagi orang Yahudi dengan orang Kristian tak. Bagi mereka ayat ni bukan ayat nubuat. Okay, tapi bagi orang Islam, tetapi menurut umat Islam, ayat ini bukan sekadar puisi cinta, tetapi mengandungi makna nubuat, mengandungi makna ramalan kedatangan Nabi dan Rasul akhir. Okey. Adapun kalimah Muhammadim. Kalimah Muhammadim ni jika mahu ditafsirkan sebagai nama orang juga boleh, iaitu orang yang bernama Muhammad, dan jika mahu ditafsirkan sebagai sifat juga boleh, iaitu orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Okey, kalau kalimah Muhammadim ni dia pun nak tafsir sebagai kata sifat pun boleh. Kata sifat ni bermaksud maksud sifat yang terpuji, orang yang ada sifat yang terpuji. Ataupun ayat ni nak ditafsirkan sebagai nama orang boleh, iaitu orang yang bernama Muhammad. Dan kedua-dua tafsiran ni, sama ada sifat, tafsir sebagai sifat ataupun tafsir sebagai nama, kedua-dua ni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, kepada Nabi penutup sekalian para nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tetapi jika kita merujuk kepada konteks keseluruhan ayat, mustahil untuk ditafsirkan kalimah Muhammadim di sini adalah merujuk kepada sifat, iaitu sifat yang terpuji. Kalau kita baca konteks ayat, konteks mengikut konteks, kalau kita baca konteks keseluruhan ayat, mustahil untuk tafsirkan Muhammadim ni sebagai sifat, iaitu orang yang ada sifat terpuji. Sebab apa? Sebab kerana pada ayat-ayat yang sebelumnya, bermula daripada ayat 10 hingga 15, sudah pun disebutkan tentang sifat-sifat individu tersebut. Dan di akhirnya pada ayat ke-16, yakni ayat penutup bagi fasal kelima, barulah ditutup dengan menyebutkan nama individu tersebut. Okey, kita rujuk konteks ayat daripada ayat ke-10 sampai ayat ke-15. Ayat tu dah sebutlah tentang sifat-sifat Nabi tersebut, macam mana sifat tubuh badan dia, ciri-ciri fizikal dia, dah sebutlah pada ayat ke-6 lah, ayat penutup bagi fasal ke-5, baru disebut nama orang tu. Nama orang tu iaitu Muhammadim. Adapun berkenaan sifat-sifat individu tersebut, ataupun sifat-sifat individuan, sifat-sifat yang disebutkan daripada ayat 10 hingga 15 ni, tidak perlu kita sebutkannya satu persatu. Tetapi pihak saudara Kristian boleh membaca buku Syama'il Muhammadiyah, yang mana ulama Islam telah himpunkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada ciri-ciri fizikal maupun ciri-ciri perilaku. Okey. Sifat, kalau kita nak tahu sifat siapa dia orang yang dimasukkan daripada ayat ke-10 hingga ayat ke-15 dalam fasal ke-5 Kidung Agung, sifat-sifat tu kalau kita nak tahu, kita boleh baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Ulama Islam dah kumpul dah sifat-sifat Nabi. Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab ni Imam Tirmizi, dia mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, macam mana kulit dia, macam mana bentuk tubuh badan dia, rambut dia. Okay, kita baca sifat-sifat yang disebutkan daripada ayat ke Kidung Agung. Okey, bermula daripada fasal kitab Kidung Agung, fasal kelima, bermula daripada ayat 10 sampai 15, disebutkan tentang ciri-ciri Nabi tersebut. Okey. Bermula dari ayat 10. Kekasihku kacak dan gagah unggul antara 10,000 orang. Ayat ke-11. Kepalanya seperti emas murni. Rambutnya berombak-ombak, hitam seperti burung gagak. Ayat ke-12. Matanya seperti burung merpati di mata air, merpati bermandi susu di tebing anak sungai. Ayat ke-13. Pipinya bagaikan kebun rempah yang wangi, bibirnya bagaikan bunga pakung yang menitiskan mur cecair. Ayat 14. Tangannya elok dan dia memakai cincin emas dengan permata.
badannya seperti gading bertatah batu nilam. Ayat ke-15, kakinya seperti tiang marmar putih dan beralaskan emas. Perawakannya gagah seperti gunung-gunung di Lebanon dan anggun seperti pokok sedar. Ayat ke-16, ayat penutup pasal ke-5 baru disebutkan nama orang tu. Daripada ayat ke-10 ni sampai ayat ke-15 dah sebut tentang ciri-ciri dah, tentang sifat-sifat dah. Pada ayat terakhir penutup fasa ke-5 baru disebut nama orang tu. Siapa dia orang tu? Muhammadim. Tapi dia terjemah sebagai dalam kitab Berita Baik dalam Universiti Bahasa Malaysia punya, terjemah sebagai apa? Ayat yang kita baca dia, Hikko mamtakim wa kullu Muhammadim Zedudi wa zirai bina Yerusalem. Dalam kitab Bahasa Malaysia terjemah, amat manis tutur katanya, segala yang ada padanya menawan hatiku, demikianlah kekasihku dan sahabatku, hai puteri-puteri Jerusalem. Okey, kita bagi contoh. Contoh tentang sifat-sifat ni. Sifat-sifat orang yang kita baca tadi, sifat-sifat individu yang kita baca tadi. Macam rambut dia berombak-ombak kan. Kita baca. Kita baca tentang ayat ke-11. Okey, ayat ke-11 tulis, kepalanya seperti emas murni, rambutnya berombak-ombak seperti burung gagak. Okey, dalam pasal ke-5 kitab Malaysia, Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-11. Kepalanya seperti emas murni, rambutnya berombak-ombak. Okey. Ini dalam Bible. Kita baca siapa dia orang tu, orang yang rambutnya berombak-ombak. Kita baca dalam Syama'iyah Muhammadiyah, muka surat 18. Okey. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak dan rambutnya ikat beralun. Dia ikat beralun ni macam berombak-ombak dia macam tak lurus sangat, tak penting sangat. Macam dalam Bible kata tadi, rambutnya berombak-ombak. Dalam sifat Nabi, rambut dia macam ikal beralun, macam berombak-ombak. Okey, contoh kedua pada ayat ke-10. Ayat ke-10. Tadi ayat ke-11. Ayat ke-10 juga. Ayat ke-10 disebut, putih bersih dan merah cerah kekasihku. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Kita tengok pula macam mana Nabi Muhammad punya kulit dia. Dalam Syama'iyah Muhammadiyah juga, muka surat ke. Okey. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sifat Nabi Muhammad. Tadi dalam Bible kata, ayat ke-10 kata, putih bersih dan merah cerah kekasihku. Sifat Nabi Muhammad ni, kulitnya putih kemerah-merahan. Sebab dia bagi contoh tapi nak tahu lebih detail, kena baca aku ni. Saya baca sifat Nabi Muhammad. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik, tulang sendinya gagah dan kuat, bahunya bidang, matanya bersih daripada bulu dan rambut. Tetapi baginda memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Kalau kita baca sifat-sifat Nabi Muhammad kan, kita yakin orang yang individu yang disebut sini kan, yang disebut dalam ayat ke-10 sampai ke ayat ke-15, daripada ayat 10 sampai ayat 15, kita yakin tu merujuk pada kira tepat, dia macam sepadan dengan sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW. Dan daripada tadi 10, daripada ayat ke-10 sampai ayat ke-15 disebutkan sifat-sifat. Ayat ke-16 penutup baru disebutkan individu yang disebut tadi tu adalah Muhammadim, Muhammad. Nak dilah dia lagi. Okay. Dan jika kita undur ke belakang sedikit, iaitu pada pasal 1 surah yang kitab yang sama, kitab Kidung Agung, pasal ke-1. Kidung Agung pasal pertama
ayat kelima disebutkan kitab yang sama, Kidung Agung. Video kali ni kita akan bincang tentang Kidung Agung ni. Kita akan bincang dalam fasa ni. Nanti video ni kita akan bincang ayat lain juga. Sebab saya tak mau terabuk saat ayat ni cerita tentang ni. Saat ayat ni kalau satu ayat kita buat satu siri. Bagi kita huraian, bagi detail. Biar orang tak boleh nafi dah. Memang orang yang disebutkan dalam kitab ni merujuk kepada Nabi Muhammad. Okay, kalau kita undur ke belakang sikit, pada fasa pertama ayat ke 5 disebutkan, hai putri-putri Jerusalem, sungguh pun aku hitam tetapi aku manis, walaupun aku hitam seperti kemah Kedar. Tapi dah Kedar. Siapakah Kedar? Kedar adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena tahu dulu tuan-tuan, kalau silah nama-nama nak kata nama nenek moyang Nabi kan. Sebab tu pada mukadimah dia saya kena sebut dulu tuan-tuan Nabi. Sebab kita kena tahu penting. Kalau kita nak kaji tentang nubuat Nabi Muhammad, kita kena tahu, paling kurang kita kena tahu keturunan dah, nama-nama nenek moyang dah. Okay. Jika kita undur ke belakang sedikit, iaitu pada fasa pertama, fasa 1 ayat ke-5, ada disebutkan seperti kemah orang Kedar. Yang kita baca dah saat ni. Siapakah Kedar? Siapa Kedar ni? Kedar adalah nenek moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rabai macam pendeta Yahudi sendiri menyebutkan bahawa daripada Kedar ini nanti akan muncul seorang Meshuggah. Pendeta Yahudi sendiri mengakui, dia kata daripada Kedar ni nanti akan muncul seorang Meshuggah. Maksud apa dia Meshuggah tu bermaksud orang gila. Nanti kita akan bincang tu. Siapakah sang Meshuggah? Siapakah sang Meshuggah tersebut? Kita akan bincangkan pada siri yang akan datang. Okay. Siri yang akan datang kita akan sebut. Bila kita sebut tentang Nabi Muhammad dalam kitab Yesaya ni kan, dalam kitab Yesaya ataupun Isaiah, kita akan sebut pasal ni. Okey. Jadi, kalau orang Kristian tetap mengingkari bahawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam perjanjian lama, dia pun nak ingkar juga, dia pun nak nafi juga. Bahawa Nabi Muhammad ni nama dia disebutkan dalam perjanjian lama, dalam tanah ni, maka kita cabar mereka untuk tunjukkan kepada kita di mana nama Jesus, nama Nabi Isa. Kita cabar tunjuk kat kita mana nama Jesus disebutkan di dalam perjanjian lama. Nama Jesus ni setiap bahasa nama dia berbeza. Dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai Jesus Christ. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Greek ataupun bahasa Yunani disebut Yesus Kristus. Dalam bahasa Parsi Isa Masih. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yeshua Hamasiyah. Dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa asal Nabi Isa Aramaik disebut sebagai Iso de Masihu ataupun Iso de Masiha. Dia ada dua penyebutan. Aramaik ni dia ada Aramaik ataupun Aram dia ada dua. Aram Timur dan Aram Barat. Jadi nama Nabi Isa dalam bahasa asal dia ada dua sebutan lah. Sebutan pertama Iso de Masihu ataupun Iso de Masiha. Dia ada dua penyebutan. Dia ada Aramaik Timur dan Aramaik Barat. Dalam bahasa Arab nama Nabi Isa jadi Yasu'a al-Masih. Arab pun ada dua sebutan juga. Jadi dalam bahasa Aramaik ada dua sebutan untuk nama Nabi Isa. Ada Iso de Masihu ataupun Iso de Masiha. Arab pun ada dua jenis sebutan juga. Sebutan pertama Yasu'a al-Masih. Sebutan kedua Nabi Isa al-Masih. Dan Al-Quran gunakan Isa al-Masih. Nampak betapa dekatnya dengan bahasa asal. Dalam bahasa asal Nabi Isa, nama asal dia Iso de Masihu ataupun Iso de Masiha. Al-Quran guna Isa al-Masih. Dia mendekati makna asal. Macam nama dalam bahasa Inggeris jauh beza daripada Iso jadi Jesus Christ. Dalam bahasa Indonesia jadi Yesus Kristus. Dalam bahasa apa lagi?
Yunani jadi Yesus Kristus. Kerana nama asal dia Isa dan Masiha ataupun Isa dan Masiho dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Al-Quran gunakan Isa Al-Masih, mendekati nama asal dia. Nama Nabi Isa ada dalam Bible Arab kan. Ada yang guna Isa Al-Masih, ada yang guna Yasuh Al-Masih. Tapi Al-Quran gunakan Isa Al-Masih, mendekati nama asal dia. Dalam bahasa Yahudi jadi Yeshua HaMasiyah. Okay. Kalau mereka nak nafi juga nama Nabi Muhammad ni, ada dalam perjanjian lama, ada dalam tanah perjanjian lama orang Yahudi. Kita cabak mereka tunjuk kat mana nama Isa, nama Jesus disebutkan dalam perjanjian lama. Tak kira nama dalam bahasa apa pun yang kita sebut tadi kan. Nama Jesus ni ada banyak sebutan. Yesus Kristus ke, dalam bahasa Parsi Isa yang Masiha ke, dalam bahasa Arab Yasuh Al-Masih ke, Isa Al-Masih ke, Isa dan Masiho, tak kira bahasa apa pun, Yeshua HaMasiyah kan. Ada tak nama tu disebutkan dalam kitab Yahudi, kitab perjanjian lama. Sekurang-kurangnya nama Nabi kita Muhammad ada disebutkan dalam perjanjian lama. Sekurang-kurangnya ada nama Nabi kita. Sekurang-kurangnya perkataan Muhammad ataupun Muhammadim tercatat di dalam perjanjian lama. Sekurang-kurangnya nama Nabi kita Muhammad ataupun Muhammadim tercatat dalam perjanjian lama, dalam tanah orang Yahudi. Mengenai apakah maksud Muhammadim tu, ataupun apakah tafsiran Muhammadim tu, kita boleh bahaskan di kemudian hari. Kita boleh bincang belakang kau. Apakah maksud Muhammadim tu, apa tafsiran Muhammadim tu, kita boleh bincang. Yang penting perkataan Muhammadim tu Allah pelihara sampai sekarang. Ada dalam kitab yang asal, dalam bahasa yang asal. Okey, berkenaan ayat 10. Okey, berkenaan ayat 10 pasal kelima. Okey. Tetap dalam kitab Kidung Agung juga. Kita bincang satu ayat dalam video ni. Satu siri satu ayat je. Kita cakap detail. Okey, dalam fasa kelima juga ayat ke-10 disebutkan kekasihku kacak dan gagah, unggul antara 10,000 orang. Ni kita nak bincang dalam siri akan datang. 10,000 orang. Syai, kita baca lagi. Dalam kitab Kidung Agung juga pasal kelima ayat ke-10. Kekasihku kacak dan gagah, unggul antara 10,000 orang. Begitu juga dia lah Bible bahasa Inggeris, versi King James Version. Macam Bible bahasa Inggeris sama. Dalam King James Version, KJV sama juga disebutkan among 10,000, antara 10,000. Tetapi perhatikan apa yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Indonesia, versi Lembaga Alkitab Indonesia. Okay. Dalam bahasa Melayu tetap 10,000 disebutkan, antara 10,000. Dalam bahasa Melayu disebutkan bahasa Melayu Malaysia, versi Berita Baik ni disebutkan pada ayat yang ke-10, kekasihku kacak dan gagah, unggul antara 10,000 orang. Dalam bahasa Inggeris pun sama, dalam King James Version pun disebutkan among 10,000, antara 10,000. Tapi kita tengok dia yang kitab Indonesia terjemah. Okey. Okey, Kidung Agung ayat pasal kelima ayat ke-10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Kitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ke-10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Dalam bahasa Inggeris 10,000 jelah, among 10,000. Dalam bahasa Melayu Malaysia, versi Malaysia jelah antara 10,000. Dalam bahasa Indonesia jadi antara selaksa orang. Okay. Apakah makna selaksa? Apa makna selaksa? Majhul. Saya tidak temukan apakah makna selaksa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI kan, cek makna selaksa. SE LAKSA.
Laksa kita tahu makanan. Tapi selaksa ni apa dia? Dalam Malaysia, dalam bahasa Malaysia saya tahu memang tak ada maksud dah. Tapi dalam kitab Indonesia guna selaksa. Saya cek dalam kamus Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tak jumpa apakah makna selaksa. Makna selaksa orang. Jadi, mengapa daripada perkataan antara 10,000 orang menjadi antara selaksa orang? Tanya depan. Pasal apa daripada makna yang jelas antara 10,000 orang dia terjemah sebagai antara selaksa orang. Jadi daripada makna yang sudah jelas menjadi lebih tidak jelas. Apa yang hendak disembunyikan dengan angka 10,000 ini? Okey. Apa mereka nak sembunyi tentang angka 10,000 ni? Orang Islam yang baca sirah Nabawiyah, kisah Nabi Muhammad ni, sirah hidup Nabi Muhammad kan, mereka akan tahu apa dia 10,000 orang. Berkaitan dengan peristiwa apa? Kita akan bincang dalam siri akan datang. Dalam akan datang kita akan bincang tentang masih dalam Taurat ni, masih lagi dalam Taurat dalam Perjanjian Lama. Okey, insya-Allah habis. Okey, insya-Allah kita akan bincang pula. Minta maaf kalau bagi camuk sikit apa saya minta maaf. Ya, cuba buat lebih baik. Nanti kita akan bincang. Ni yang saya sebut ni kita bagi kesimpulan apa yang kita cakap tadi ni. Hari ni kita nak sebut nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Perjanjian Lama ataupun tanah orang Yahudi dalam kitab Kidung Agung pasal kelima ayat ke-16 ataupun dalam Song of Solomon, bahasa Inggeris sebut Song of Solomon pasal 5, ataupun dalam bahasa Ibrani sebut kitab Sefer Sir Hasirim pasal kelima ayat ke-16. Ini mungkin tak apa dah kot. Saya biasa saya tak cakap saya lupa habis apa yang nak cakap awal, saya lupa habis. Ada banyak yang nak cakap ni. Tapi okey lah. Banyak lah tu. Kita bincang banyak-banyak sangat pun nanti tak ingat. Saya akan bagi sikit-sikit lah. Kita bincang satu ayat, satu siri. InsyaAllah siri-siri akan datang. Saya rasa banyak lagi. Saya mungkin ada lagi dalam 2, 3, 4 siri akan datang. Ataupun lagi banyak lagi. Saya dah tulis banyak lah ni. Cuma nak sampaikan, nak bentang. Tak ada apa kot. Jangan lupa lah subscribe. Kita akan bincang lagi tentang nubuat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Banyak lagi. Kita akan buktikan satu-satu Nabi Muhammad kan. Pasti disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Kita yakin. Sama ada secara jelas ataupun tidak jelas. Tapi yang penting mesti ada. Allah kata ada, kita yakin mesti ada. Ada apa yang saya sebut? Kita bukan bergantung daripada Bible ni sangat. Kita tak kisah sama ada Nabi Muhammad disebutkan dalam Bible ni kan, dalam perjanjian Taurat ataupun Injil yang ada sekarang ni, perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita tak kisah ada tak ada. Sebab kita bukan bergantung dengan Bible ni. Kita bergantung dengan Al-Quran. Al-Quran kata ada, kita yakin ada. Al-Quran kata ada, kita yakin. Kita bergantung pada Al-Quran lah. Tapi cuma yang kita cakap ni, kita ambil hujah kita kepada mereka. Lagi apa lagi saya nak abang. Okey, saya tak gunakan Injil Barnabas. Kalau macam Injil Barnabas, jelas lah nama Nabi Muhammad memang jelas disebutkan. Tapi Injil Barnabas ni pun nanti saya akan buat siri akan datang. InsyaAllah kita buat satu siri tentang Injil Barnabas. Sebab saya pun tak setuju dengan Injil Barnabas ni. Ada benda yang saya setuju. Nanti saya akan bagi hujah sebab apa. Sebab saya tengok orang datang, inilah Injil Barnabas yang, inilah Injil yang sebenar Nabi Isa. Saya ada Injil Barnabas ni. Injil Barnabas. Lagi sama juga Injil Barnabas juga. Injil Barnabas. Saya tak gunakan ni kitab ni. Sebab orang kita mesti tak setuju punya dengan Injil Barnabas. Kalau macam guna Injil Barnabas memang jelas nama Nabi Muhammad ada sebut. Terang-terang dia sebut nama Nabi. Sekejap. Okey. Nampak tak tahu?
dengan Injil Barnabas. Nama Nabi Muhammad Muhammad dalam Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas ni terang-terang nama Nabi dah sebut. Tapi itu tak guna, saya takkan guna Injil Barnabas untuk macam untuk buktikan. Saya tak guna ni untuk buktikan pada mereka. Cukup kita guna Bible mereka cukup. Bible yang mereka akui ni cukup. Sebab kalau kita guna ini kalau saya guna Injil Barnabas ni, Kristian tak setuju, mana pun tak setuju, mereka kata ni kitab palsu. Jadi saya takkan guna Injil Barnabas. InsyaAllah saya takkan guna. Nanti saya akan buat, InsyaAllah lepas selesai semua nubuat tentang Nabi Muhammad ni, saya akan buat satu siri tentang Injil Barnabas. Saya akan sebut apa yang isu tentang, ada yang orang tak terima, ada yang terima. Yang Kristian dia pun tak terima Injil Barnabas ni. Orang Kristian dia pada buat satu buku. Yang buku daripada Kristian juga. Telaah kritis atas Injil Barnabas. Ni daripada orang Kristian, depa kritik buku Barnabas. Depa kritik Injil Barnabas ni. Depa tak terima Injil ni. Depa macam ni kitab palsu kan. Nanti kita cerita buat Injil Barnabas. Tapi saya takkan guna Injil Barnabas tu untuk tunjukkan Nabi Muhammad ada dalam Injil. Kita guna kitab depa. Macam depa tak terima kan. Takkan kita nak bahasa kot. Macam kita lah. Hadis palsu kan. Kristian bawa hadis palsu, buat main kita, dia suruh kita terima. Kita pun tak mau terima. Sama orang kita pun kalau depa tak mau terima Injil Barnabas. Itu pasal. Depa tak mau kita. Depa tak mau guna Injil Barnabas kita apa? Kita guna kitab yang depa terima. Yang kita terima, kitab yang depa terima Bible ni. Tetap ada juga. Masih ada, tetap ada juga nama berkaitan Nabi Muhammad ni. Tetap ada. Jadi saya takkan gunakan Injil Barnabas untuk buktikan nama Nabi Muhammad dalam Bible. Saya akan guna Bible yang mereka terima saja. Okey, tak ada apa kot. Cakap banyak-banyak pun dia makin mampu. Duduk seorang-seorang, tak ada orang nak sembang. Ada orang, ada 3 orang boleh tanya jawab kan. Okay, InsyaAllah. Tak ada apa kot. Lepas saya akan sambung. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Saya janji. Saya mesti tepatinya. Saya akan buat lagi cerita ni. Ada lagi cerita akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.